أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kasih kepada kursi majlis, tuan kursi surau, tuan imam, para ustaz, ahli ulama, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tidak ketinggalan juga saf kepimpinan Surau Al-Faizin, Taman Tun Perak, Ceras. Alhamdulillah. Wallahi malam ini datang bukan untuk mengajar. Saya datang malam ini adalah untuk mengajar. Sama-sama kita memelukkan rumah Allah. Sama-sama kita meluruskan saf. Sama-sama. Okey. Terus. Sama-sama kita merapatkan saf, meluruskan saf, merapatkan hati, membina ukhuwah Islam yang sejati. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tanpa sebab masa itu pendek, kita ringkas-ringkaskan dia sebab ada banyak isu nak sentuh malam ni. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah yang antara yang terpendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bir sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Masya Allah. Ayat ni cukup pendek, tapi membawa pengertian yang sangat luas. Sehingga ada ulama yang mengatakan, andai Quran itu tidak turun satu surah saja, orang yang benar-benar beriman akan rasa apa? Akan cukup dengan ayat ni. Mari kita tengok. Demi masa, Allah bersumpah, wal asri wad duha wal layli, dan banyak lagi kaitan dengan masa. Jadi maknanya jangan main-main dengan masa. Ada orang hidup dia main-main. Dia sia-siakan masa dia ada. Bila tanya, dah cukup dah zikir hari ni? Ada dah cukup kau dah ngaji Quran hari ni? Dia main-main. Istighfar tak cukup. Ada yang lebih teruk tu dah datang masjid, dah datang surau, dalam kuliah, main-main. Dia sia-siakan masa dia. Jangan main-main dengan masa. Masa akan berhenti bila nafas kita berhenti. Habisan masa. Nak tak boleh ibadah. Orang mati mana datang solat jemaah? Ada? Tak ada kan? Daripada kubur lompat ramai-ramai. Duduk belakang imam, lari imam. Tahulah bulan Ramadan ni kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main dengan masa. Manusia yang paling rugi adalah manusia yang main-main dengan masa. Itulah Isra Mi'raj ni. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah berkati dan tunjukkan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jom kita tengok ayat ni. Maha suci Allah membatalkan kelebihan makhluk. Maha suci Allah menghapus
cacat celanya Allah. Allah tidak pernah berbohong. Allah cakap, Allah buat. Yang berbohong kita. Dan nombor dua, Maha suci Allah yang menggerakkan, yang memperjalankan. Ada orang ada kaki, lagi besar kaki daripada kita, tapi tak boleh bergerak, tak boleh berjalan. Ada orang kaki dia ni boleh main bola sampai malam. Pagi bola, tengah hari petang futsal, bola, malam futsal, aktif. Tapi masjid tak sampai. Tiba-tiba dia cakap, Ustaz, kami semayang di rumah, kami semayang di futsal sebab kami takut COVID, dan beritahu ada fatwa yang keluarkannya. Itu tak ada masalah. Cuma nasihat saya satu perkara. Siapa yang menggerakkan tangan kita? Siapa yang gerakkan kaki kita? Allah. Ada orang kena stroke. Ada orang kena stroke. Kaki tak boleh gerak. Tak rasa apa. Saya sanggup bayar doktor. Orang kuat HUKM ada depan saya. Saya sanggup bayar doktor 100,000. Janji kaki saya boleh bergerak, jalan macam biasa. Doktor pun tak mampu menggerakkan kaki tersebut. Hanya Allah dia mampu menggerakkan kaki tersebut. Dan malam ni kita bersyukur, ramai datang malam ni. Allah yang gerakkan kaki kita datang ke masjid dan ke rumah Allah, duduk dalam saf-saf. Selesai. Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya. Kenapa tak Rasulullah? Kenapa tak Habibullah? Kenapa hamba? Itu menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj bukan cerita kelebihan Rasulullah, tetapi cerita kebesaran Allah. Dan kemudiannya Lailan. Perkataan Lailan ni dia laili sepanjang malam. Lailan sebahagian malam. Ada ulama kata 3 jam, ni jangkaan. Yang betul kita tak tahu. Sebab tu kita pujuk hati kita, bila kita cerita sesuatu selalu sebut wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Jangan dabik dengan ilmu yang kita ada, tapi tawaduk pada Allah. Wallahu a'lam. Maha suci Allah yang menggerakkan hamba-Nya pada waktu malam. Lailan maknanya sebahagian malam. Ada yang kata 3 jam, ada yang dapat 2 jam, 1 jam setengah. Mana mungkin daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Idris Harun, naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, jumpa, masuk syurga, masuk neraka, jumpa Allah, ambil solat 50 waktu, turun jumpa Nabi Musa, tawa 9 kali, naik turun, last kali 5 waktu, sampai ke bawah, patah balik ke Masjid Haram. Hanya berlaku dalam masa 3-4 jam. Logik. Siapa boleh terima? Macam saya cakap lah, saya waktu asal tadi, saya kat Mekah. Ni baru sampai dari Mekah. Ustaz, jangan nak menipu lah. Sedangkan ketika ni ada kapal terbang. Perjalanan daripada Mekah ke Palestin menaiki unta 1 bulan 10 hari, 40 hari. Menaiki kuda yang pernah bagus Abu Sufyan bawa pun rombongan perdagangan 30 hari. Tiba-tiba Nabi bercerita di Jabal Qubais pada semua penduduk Mekah, malam tadi aku pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus naik ke langit, turun bawah balik, patah balik. Kalau dengan banyak peristiwa. Ustaz, saya ni cerita dia lah ya, jangan anggap apa-apa. Masa saya berdialog di Amerika Syarikat, antara Islam liberal yang terdapat
di University Georgetown, Washington. Mereka Islam tetapi agak liberal. Sehingga ada di kalangan pelajar cakap, Ustaz, kami dalam Islam ni kami percaya semua perkara, tapi one thing bullshit dalam Islam. Apa dia? Bullshit. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nampak ni? Dunia berfikir, mana logik tuan-tuan? Ada juga 2-3 orang budak-budak kata, Ustaz, tak logik Isra Mi'raj ni, tak logik. Tak logik ni pula ditambah pula ustaz-ustaz yang berceramah masukkan hadis-hadis dan kisah-kisah yang palsu. Lagi tak logik. Yang pure pun tak logik, apatah lagi yang palsu dari sumber yang tidak sahih. Lagi lawan pening mana? Jom patah balik. Saya bukan nak cerita bab tu. Zaman Nabi sendiri pun orang tak percaya. Ketika Nabi dengan Abu Jahal di atas Jabal Khubais, Nabi bercerita, penduduk Mekah dengar. Di kalangan orang Islam bergoncang imannya. Kejap lagi saya cuba goncang soalan-soalan daripada Islam liberal. Bergoncang tuan-tuan. Saya try. Tengok muka semua ulama ni. Kita try Alright. Gini. Tapi tuan-tuan ingat soalan saya ni daripada Islam liberal. Ingat. Saya akan cuba tanya, tuan-tuan cuba jawab. Yang saya nak cerita malam ni, Masya Allah, keberkatan masa. Dalam masa yang singkat, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah naik ke langit, terima solat, ziarah Nabi-Nabi terdahulu, tengok syurga, tengok neraka. Dan dalam masa yang singkat, pelbagai urusan dapat diselesaikan. Saya selalu beritahu, ingat sampai bila-bila. Saya mungkin tak lama. Sakit kanser macam saya, tak tahu berapa lama boleh bertahan. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang letih, kadang-kadang sakit. Ingatlah sampai bila-bila pesan saya. Masa yang berkat, iaitu dapat menyelesaikan macam-macam kerja dalam masa yang singkat. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita, jom pergi masjid. Aku tak ada masa lah. Lama kau tak solat subuh jemaah. Aku tak ada masa lah. Pagi subuh solat lambat, imam pula tunggu 15 minit baru nak iqamah, lepas tu imam baca surah. Tiba-tiba subuh masuk 5.30, dia tak datang juga. Orang yang cekap memberi alasan ni luar biasa. Tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Tengok isteri kita, pagi pukul berapa dah bangun, siap boleh sahur lagi, boleh puasa sunat lagi. Lepas tu boleh basuh baju kita yang menimbun, boleh siap masak sarapan pagi, boleh qiyamul lail lagi, tahajud lagi. Lepas tahajud kejut kita, bang, dah nak subuh ni bang, bangun, kejut anak-anak, siap setrika baju anak-anak tu. Anak-anak boleh pakai baju sekolah, dah ikut ayah pergi masjid, ikut ayah pergi surau. Lepas pergi surau, terus pergi sekolah. Nampak macam mana dia boleh manage, sidai baju apa semua. Itu tanda hidup diberkat. Nabi Muhammad SAW hidup dalam masa hanya 63 tahun dan Nabi berdakwah 23 tahun. Dalam masa 23 tahun Nabi boleh menyelesaikan semua masalah ummah. 23 tahun boleh menyelesaikan semua masalah ummah. Sehingga ke hari ini rujukan daripada Rasulullah SAW. Nabi Musa berapa tahun hidup? Nabi Adam berapa tahun hidup? Nabi Nuh berapa tahun hidup? Tapi Nabi Muhammad SAW pendek di masa dia, tapi dia boleh buat macam-macam perkara. Allahu Akbar. Selesai. Jom, saya janji tadi soalan daripada Islam liberal. Pertama, dia kata, Ustaz, mana logik kapal terbang paling laju pun memakan masa hampir 1 jam 45 minit daripada Jeddah ke Palestin.
Mana mungkin zaman dulu naik unta boleh buat dalam masa 1 malam. Mustahil. Nombor 2, naik ke langit. Okeylah, naik ke langit. Bolehlah, mungkin Nabi naik jet ke apa. Lepas tu Nabi dia main-main ke kita, nak ceritakan benda ni macam cerita dongeng. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua jumpa Nabi Idris dan Harun. Nabi Adam dah lama meninggal dunia, Ustaz. Dah lama mati. Nabi Idris Harun mati dah. Nabi Musa mati dah. Nabi Ibrahim mati dah. Habis dia jumpa siapa tu? Siapa boleh jawab? Minggu depan kita minta jawapan. Tinggal ramai budak-budak hari ini kemurungan. Kemurungan sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Goyang lah. Kalau budak-budak kecil ni dengar, betul juga. Nanti ustaz jawab. Jangan balik dulu. Nombor 2, dia masuk syurga, masuk neraka. Dalam syurga tengok syurga, dalam neraka tengok orang dalam neraka. Nabi cakap dalam hadis ketika jumpa Aisyah, menangis. Nabi kata dalam neraka banyak orang perempuan. Dia kata, Ustaz, tak tanya. Tu lagi satu cerita dongeng. Nabi masuk neraka, Nabi masuk syurga. Kiamat pun belum berlaku. Nampak? Dah berguncang dah kepala. Betul juga. Siapa dalam neraka? Siapa dalam neraka? Yang Nabi tengok tu siapa? Umat mana? Alam barzah belum berlaku lagi. Sekadar penambahan ilmu, saya bagi jawapan cepat sebab semua muka dah lain macam. Jadi saya lebih baik saya ringkaskan, takut confuse. Dia orang bagi saya lebih kurang 15 minit bercakap. Dia cakap tu 15 minit, dia nak menghayalkan, memutar balik, convince kita dengan hujah dia. Jadi ringkas saya, yang pertama, peristiwa tersebut adalah kehendak Allah, kebesaran Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan nak dengar kan, dia sembang orang, dia membodohkan kita. Psikologi war. Saya pun senyum. Sebenarnya benda ni hak milik Allah. Dan Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW di alam yang lain, bukan alam ni. Dan saya menjawab, mungkin saya silap, wallahu alam, mereka bertemu di alam malakut, satu alam dengan kebesaran Allah. Dan siapakah dalam neraka dan dalam syurga? Jawapan saya, sebenarnya CD. Kalau kita tengok CD tu, VCD, DVD. Kita tengok DVD tu, kita nak cepat, pergi ke ujung, lepas tu kita reverse balik. Terror orang buat reverse tu, terror orang buat forward tu. Dia dah tengok ending, dia patah balik. Boleh, ada orang macam tu. Terutama yang tengok YouTube, yang sedang mencari kesalahan ustaz. Dia buat. Dia boleh cepat, dia boleh lambat. Siapa cipta VCD? Manusia. Siapa cipta masa? Allah. Allah boleh cepatkan, Allah boleh lambatkan. Allah boleh dahulukan Nabi. Allah tengokkan Nabi peristiwa yang akan datang, yang akan menimpa kaum-kaum Nabi yang engkar, dan Allah boleh patah balik. Hebat tak Allah? Tuan-tuan dan puan, kena ada ilmu mantik juga untuk memudahkan dia faham. Dan akhirnya baru-baru inilah dia berhubung dengan kami dan dia kata, Ustaz, jawapan Ustaz telah kami terima. Bulan 8 tahun lepas saya berdialog, tahun ni baru diterima. Dahsyat tak dahsyat? Dia orang buat kajian. Alhamdulillah, cukup. Demi masa, manusia rugi. Manusia rugi, yang pertama manusia rugi, main-main dengan masa. Masa belajar, tak nak belajar, main-main. Anak-anak kita main. Dalam kelas buat lawak bodoh satu.
Masuk tingkatan 2 buat lawak bodoh. Masuk tingkatan 3 buat lawak bodoh. Masuk tingkatan 4 buat lawak bodoh. Cikgu tengah mengajar kat depan, gelak-gelak kat belakang. Tingkatan 5 confirm bodoh. Sebab main-main. Main-main. Dia tak boleh nak fokus. Ada orang main-main dan hidup dia main. Bawa motor relax. Dia berangan slow, steady. Last ke dalam dengan lori kali. Mati. Main-main. Tuan-tuan dan puan, saya agak cemburu sikit dengan orang yang umur dia panjang tetapi dia banyak menabur bakti dan jasa kepada manusia. Jealous. Dia mendatangkan kebaikan kepada manusia. Orang ni hebat. Tapi kalau hidup dalam singkat tapi derhaka pada Allah rugi. Jangan main-main dengan masa. Nabi beritahu masa terbahagi pada 5. Masa yang pertama, masa sihat sebelum sakit. Dulu saya sihat, saya boleh kayuh bisikal 20 km satu hari. Tiba-tiba pada 31 Januari 2017 disahkan kanser dan kemudiannya buat operation. 1 Februari daripada atas dada hingga ke bawah pusat dikeluarkan ketumbuhan. Kanser tu lebih kurang besar tayak ni. Berat dia 1 kilogram dan terpaksa dipotong usus saya 1.4 meter. Dan kemudiannya terpaksa lalu rawatan kemoterapi. Doktor kata kalau tanpa rawatan kemoterapi, the last day saya 20 hari bulan 1 2018, lebih kurang 12 bulan, 8 bulan, 8 hingga 12 bulan. Itu dia. Tapi Masya Allah, Allah masih pinjamkan sedikit masa untuk ingatan kita bersama. Jangan main-main dengan masa. Ada di kalangan kita ni meninggal dunia, hari ni jumpa, besok dah tak ada. Ada. Saya banyak kali kena macam tu. Satu kisah dia, saya berceramah di Pasir Gudang. Masa ceramah tu di Taman Air Biru 23 Januari 2016. Tengah-tengah ceramah, musim macam ni, musim majlis tadi. Dia duduk macam baju hijau yang pakai songkok tu. Duduk. Masa saya ceramah Maulid Rasul, tiba-tiba dia senyum kat saya senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang. Nafas dia macam kerbau kena sembelih. Saya pun kenapa ni? Saya faham. Tok Guru pernah ajar, itu salah satu tanda sakaratul maut. Saya pun lompat turun ke bawah, tolong ajar dia syahadah. Dia tak boleh mengucap. Dalam majlis ilmu, lepas solat isyak berjemaah, dalam majlis selawat ke atas Nabi, bang ikut saya bang, la ilaha illallah. Sekarang kita belagak bernafas ikut hidung. Orang sakarat nafas ikut mulut. Dia sedang berada dalam keadaan kesakitan, ruhnya disiap oleh malaikat maut. Sakit dia tak boleh nak digambarkan. Yang sebut la ilaha illallah bukan lidah kita, tapi amalan kita. Kemudian tuan-tuan, saya sampai sana, saya pun teringat pesan Tok Guru. Dia kata ngajar sebutir. Saya pun ajar sebutir. Bang, ikut saya. La. Dia pun ikut. Itulah ilaha illallah. Meninggal tu. Jangan fikir bab tajwid. Jangan. Tu amalan dia mampu sebut macam tu, nak macam mana. Man kana akhirul kalamihi
La ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tuan-tuan, dia mati dalam majlis ilmu, syahid. Dia mati pula lepas solat isyak berjemaah. Lepas solat isyak berjemaah ni dia dapat pahala beribadah sebahagian malam. Banyak ni muka-muka solat tarawih ramai lari, cukup 8 lari. Tak, solat tarawih hanya sikit daripada sebahagian malam. Tetapi orang yang solat isyak berjemaah pahalanya umpama beribadah sebahagian malam. Kalau boleh saya merayu tahun 2020, siapa yang dengar ceramah ni, tolonglah jangan tinggal solat isyak berjemaah. Tolong merayu. Tolong, kalau tak mula tahun ni, dah macam-macam Allah tunjuk kat dunia ni. Dunia dah nak kiamat. Kita takut kita meninggal dulu sebelum dunia kiamat. Jom janji. Azam tu asal dia azim, iaitu bekerja keras. Kerja keras bukan impian, bukan cita-cita, tetapi bekerja keras untuk jaga solat isyak dan subuh berjemaah. Dan kemudiannya tuan-tuan, saya tutup mata dia, peluh dahi dia, tutup mulut dia, dia senyum tuan-tuan. Mati dalam majlis ilmu, syahid. Mati lepas solat isyak berjemaah, barakah. Lepas itu tuan-tuan, dia mati dalam majlis berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada dia dan pada kita semua yang datang malam ni. Amin. Alhamdulillah. Dan pada malam ni saya doakan paling tidak 7-8 orang meninggal dunia masa saya ceramah, terutama yang bersandar kat dinding-dinding, tiang-tiang tu. Ya Allah, ambillah nyawa mereka ya Allah. Kami reda ya Allah. Hui, ustaz ni. Ada seorang jemaah tabligh, masa saya bawa motor pergi ceramah. Dulu rambut tak ada, badan cengkung, kering, kemoterapi kan. Itu sampai dia tompang, dia tahan tu, dia slipper saya pun dia angkat, dia duduk depan. Setiap kali ceramah jemaah tabligh duduk depan, dia duduk dengar. Lepas tu saya tak larat, dia pimpin ke motor tu semua. Masa saya cakap macam tadi, dia sebut amin ya Allah. Lepas tu dia patutnya ikut saya umrah, tapi tak dapat sebab ada masalah teknikal. Sampai Mekah, saya dah sampai Malaysia. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz, Ana dah sampai Madinah, tolong doakan Ana dapat beribadah dalam raudah. InsyaAllah. Tolong doakan Ana kanser sembuh ya. Lepas tu dia pun cakap, Ustaz, apa petua amalan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi? Saya pun ajarlah apa yang Tok Guru ajar. Jadi Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan muslim kita muslimat, malam tu dia beribadah dalam raudah. Dan waktu subuh dia keluar sebagai jenazah. Dia dah meninggal dunia hampir dengan kubur Rasulullah SAW. Meninggal dunia pula dalam masjid. Mudah-mudahan kita tuan-tuan tak tahu bila. Sebab tu jangan tinggal solat subuh berjemaah, solat asar. Di Taman Seri Gombak pula best, satu peristiwa best. Saya ada seorang polis, nama dia Pencin, polis Pencin. Nama dia Abdullah. Ada orang panggil Abu, ada orang panggil Dolah. Dia ni masa saya subuh, pergi sembahyang subuh, kata dia akan pimpin tangan lah. So duduk. Dia kata, Ustaz, saya ni Alhamdulillah sihat. Ustaz ni tak sihat, tapi Ustaz istiqamah solat subuh jemaah. Ustaz, apa yang Ustaz buat? Saya pun cakap, kita kena cakap dengan Allah. Ya Allah, aku cintakan surah Al-Faizin ini ya Allah. Ya Allah, jangan kau pisahkan aku dengan surau ini ya Allah.
Setiap kali azan dilaungkan, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia pun aman, alhamdulillah. Cuma selepas beberapa bulan, ketika menunggu iqamah solat subuh, dalam saf dia tombang dan menghembuskan nafas terakhir. Cantik tuan-tuan, muka dia senyum cantik, dia puas hati. Nak mati, dia puas hati. Itu formula dia. Dah, let's go. Demi masa manusia rugi yang pertama adalah rugi orang kafir. Orang kafir rugi. Orang kafir terpecah pada dua. Pertama, orang kafir yang agama bukan agama Islam. Agama dia bukan agama Islam. Mengikut Profesor Naqib Al-Atas, Allah yarhamlah, baru-baru ni meninggal dunia. Masa tu saya di England. Dia beritahu it's no religion. Dah tak ada agama dalam dunia ni. Just a believer. Kepercayaan. Ada orang percaya Tuhan dia ada tangan banyak, ada mata banyak. Just kepercayaan. Dia percaya kalau mati nanti dia hidup semula sebagai binatang. Ada yang mati dia akan hidup semula dalam roh yang lain. Just kepercayaan. Dan Islam hanya satu-satu agama sahaja yang terbukti berkitab dan ada rasulnya. Dan Islam bila disebut agama adalah cara hidup. Kena? Dapat? Selesai. Jadi orang kafir tu satu. Nombor dua, kafir. Kafir yang kedua, kafir ni bahasa Arab, tukar bahasa Melayu, maknanya engkar. Makhluk pertama engkar, siapa dia? Iblis. Iblis engkar dan jadi kafir dan terkutuk, terlaknat oleh Allah hanya kerana iblis kafir satu perintah Allah. Kafir dalam bahasa Melayu ingkar satu perintah Allah. Iblis ingkar, dia kafir, dia terkutuk. Sekarang tanya pada diri kita, siapa yang lebih kafir daripada iblis? Kita ke iblis? Berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita ingkar? Banyak perintah Allah kita ingkar. Dah, pujuklah hati kita, cuba jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Selesai. Lagi. Yang kedua, orang tidak ikhlas. Rugi yang kedua, rugi orang tidak ikhlas. Ramai. Ada, saya baru balik daripada bagi bantuan pelarian Syria di Acakale dan juga di Urfa. Pergi jumpa kemah-kemah pelarian bagi musim sejuk di bantuan bersama Global Action Relief. Tuan-tuan apa jadi? Jumpalah pejuang-pejuang yang berjihad di Syria ni. Antara yang dia tanya, bilalah Islam nak menang. Lepas tu jumpa juga pejuang-pejuang di Palestin, tanya bilalah agaknya Islam nak menang. Yang tanya ni anak-anak muda. Kat Malaysia pun tanya macam tu. Saya cakap begini je lah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Islam tidak akan menang selagi ada pejuang-pejuang Islam yang tercium bau dunia, tak ikhlas. Kita cuci hati kita. Bukan dunia ni tak penting, tapi jangan guna agama untuk dunia, untuk mendapat habuan dunia. Boleh tak? Ikhlaskan hati. Kadang-kadang susah hati ni, diganggu perasaan riak, ujub, takabur. Tiba-tiba baru-baru ni saya dikecam. Rupa-rupa seronok kena kecam. Patutlah sajad dia suka kena kecam. Seronok tuan-tuan, alhamdulillah. Dengan kecam, ada yang kecam maki hamun, best.
Saya punya statement dekat Facebook saya, Ustaz Hanafi, saya kata ramai orang, saya kata manusia bukan orang Islam, ramai orang Islam, saya tak sebut, saya tulis hairan, ramai manusia lebih takutkan kuman dari Tuhan, sedangkan kuman itu dari Tuhan. Agaknya statement kedua ni tak betul lah. Saya minta maaf kalau tak betul. Ya, saya kata sepatutnya kita memenuhi masjid, bukan tutup masjid. Agak statement ni saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa, saya tak tahu isu. Saya ingat Singapura dia tutup masjid selama 5 hari. Tak boleh buat solat Jumaat dan solat 5 waktu, tutup terus. Pada pendapat saya, sebaiknya kita ada macam surau ni buat. Betul-betul. Basuh tangan. Kalau yang pakai topi, boleh. Boleh. Ya? Kurangkan bersentuhan. Tidak perlu sampai seradikal itulah. Ini pendapat saya. Mungkin saya salah. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau ada fatwa baik daripada mana-mana mufti dalam dunia ni ataupun arahan daripada KKM, kena patuh. Sebab mereka ni, pemimpin-pemimpin ni, dia duduk tempat tinggi. Mufti ni ilmu dia tinggi. Dia nampak macam orang duduk rumah flat lah. Flat kan tinggi kan. Dia nampak orang bawah, orang ni mencuri, orang ni apa. Kalau kita duduk hotel tinggi tepi laut, kita nampak tengah-tengah laut tu ada ombak yang ingin membantai pantai. Kita nampak. Jadi kita beri amaran, lari. Macam itulah lebih kurang. Jadi begitulah tugas mufti. Jangan persoalkan. Sebab dia fikir maslahat umum. Kalau saya tersilap, saya minta maaf. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita terus lagi. Tak ikhlas. Orang ikhlas, kalau dia salah, dia mengaku. Kerana nobody perfect. Nobody perfect. Tapi why not we complete each other. Kita lengkap. Macam doktor, ada doktor mata, ada doktor gigi, ada doktor tulang, ada doktor jantung. Kalau kita sakit telinga, pergi jumpa doktor jantung. Dia operation jantung, sihir jantung. Saya sakit telinga, dia buat jantung. Kan tak? Kita semua orang ada kelebihan masing-masing. Terus kena jadi orang ikhlas. Nombor 3, rugi bayang orang tak ikhlas solat dia. Patutnya malam ni datang kuliah boleh dapat banyak pahala, tapi dia cari mana ustaz dia silap, dia cari. Tak apalah. Yang ketiga, apa ni? Orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia solat, tapi dia tak solat cara Nabi. Saya tak nak cerita bab fiqh, takut kita bertelagah. Tapi kita cerita bab apa? Kita cerita bab sifat solat Nabi ada 3. Pertama, Nabi solat awal waktu. Kedua, Nabi solat berjemaah. Ketiga, Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Kita dah solat jemaah ni, nak khusyuk tu susah. Allahu Akbar. Tengok baju orang depan, ibadah korban tahun 2008. 2008 pun nak menunjuk lagi. Ini otak. Yang mana bergaduh dengan suami itu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia datang personal. Yang mana anak buat masalah tu, mana ni bawa untuk kita balik-balik. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada. So, apa petua tahun 2020 nak hati yang khusyuk? Kena banyak zikirullah. Ni, pegang tasbih. Pegang tasbih bukan untuk kira, untuk ingatkan diri kena bertasbih pada Allah. Jangan kira sangat. Pegang tasbih. Kalau kita tak pegang tasbih, takut kita pegang handphone. Pegang handphone ni memang sedap lah, kan?
bab komen, bab apa. Tanya yang komen tu, dah berapa helai muka surat dia baca ini. Quran, handphone semua page dia baca lah. Kan? Harian itu apa semua baca. Nak pula tentang kesilapan dan aib orang lain. Itu hebat. So, tolong. Nak dapat hati yang ikhlas, kena selalu sebut nama Allah. Yang pertama, kena zikir. Zikir apa dia? Yang pertama, istighfar. Paling tidak 100 kali satu hari. Nombor dua apa dia? Selawat ke atas Nabi satu hari 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali satu hari. Kena buatlah. Kalau boleh, lepas mayang, ikut imam. Ikut imam. Kan Tun M beritahu Melayu mudah lupa. Dia cepat lupa. Jadi imam ni tugas dia subhanallah, subhanallah. Kita ikut imam. Dan pemalas nak kira. Ikut, jangan diberangan. Masa imam zikir pun diberangan. Apa? Kenapa aircon sungai ni tak sejuk? Kenapa kipas mana-mana? Ini membazir. JK tahun ni patut ditukar. Dia macam tu. Dia macam tu dia pemikiran. So, tolong banyakkan zikir. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Selesai. Dan keempat, tuan-tuan, manusia yang rugi adalah manusia yang ahli maksiat. Saya sahabat dengan Irwan Dangdut, Lauk Raja Dangdut tu. Dia pernah cerita kat saya, Ustaz, dia punya pendapatan dia pernah cecah 10 juta. Album dia terjual dekat Indonesia dalam masa beberapa bulan 4 juta. 4 juta. Satu album terjual, satu kaset terjual RM1. Ni 4 juta. Jual 4 juta ringgit. Belum jual lagi yang kat Brunei, yang kat Singapura, yang dekat ni. Tapi tuan-tuan, masa dia zaman Raja Dangdut tu, dia duduk kat kelab malam, ada seorang pendakwah datang berdakwah pada dia. Ajak dia pada masjid surau, tapi dia datang seorang, dia tidak berjemaah. Dia pujuk-pujuk, akhirnya jatuh cinta dengan seorang perempuan JRO. Dan lama-lama dia pun dah seronok. Dia pun seronok. Akhirnya tuan-tuan, malam tu perempuan JRO bagi 1 jug bir. Demi cerita, cuba bang. Islam kata kalau minum arak tak mabuk tak apa. Tengok, budak-budak kelab malam pun tahu hukum, tapi hukum tu salah. Dia nak hasut kita, dia guna hujah konon-kononnya agama. Tak setitik pun haram arak. Jadi dia pun itulah kali pertama dia minum arak, dan tiba-tiba Allah cabut nyawa dia. Dia meninggal dunia dalam kelab malam tu. Saya tanya Abang Wan, apa Abang Wan buat? Berhenti ke kelab malam tu? Tak. Dangdut harus diteruskan. Mati-mati lah. Telefon lain bilang, biarlah yang bilang datang ambil. Itu yang berlaku ni bang. Allah, jangan jadi macam tu. Dah JK masjid, dah JK surau, dah datang surau, jangan pergi rumah urut geli-geli. Takut meninggal dunia nanti. Jangan buat maksiat. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, last, rugi yang paling rugi adalah rugi orang miskin di dunia, banyak hutang di dunia, tapi tak salat. Saya pernah dengan bersama TV3, dan kemudiannya kita orang ni grup motor besar lah. Jadi kita orang banyaklah pergi bantu-bantuan. Satu hari tu kita orang pergi ke mana? Ke satu tempat lah. Rahsia tempat tu, dia punya masalah zinc. Kita kumpulkan duit, dapat RM5,000 zinc dan mana ni untuk menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya. Kita pergi kat sana, nak repair apa semua tuan-tuan. Lepas tu bagi duit cash RM5,000. Lepas tu beras-beras ni semua dah bagi dah. Lepas tu saya tanya, Pakcik, saya nak tumpang solat dengan grup motor, saya nak solat kat rumah. Pakcik boleh tunjuk mana kiblat?
Dia kata, kiblat tu menatang apa? Kiblat tu menatang apa? Saya terus temper. Ikut roh musli yang terperangkap dalam tubuh saya. Baru saya cedok sekali. Dia kena stroke. Kalau cedok tu ingat, terus cedok tu. Tapi tuan-tuan dan perempuan, pendakwah tak boleh cepat temper. Jadi apa berlaku? Sabar. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Saya tanya pakcik kalau macam tu, tunjuk kat mana surau yang paling dekat. Surau tak ada. Yang ada masjid hampir tu depan ni, terus kat 1 kilometer belok kiri. Kat situlah tiap-tiap bulan aku ambil berat. Saya pun start motor pergi. Selang 3 buah rumah surau. Jenis orang keras hati. Saya masuk rumah dia bau hancing. Cawan ni berkerak. Air yang dituang kat kami tu berkeladak. Tapi tak nak solat. Dia ada jadi orang miskin ni. Motor 17 kali start. Kadang-kadang turun bukit tu tolak. Anak dia tolak. Lompat. Masuk dia dulu je lah. Tapi tak nak solat. Ni sakit. Stroke. Tapi tak nak solat. Saya habis semayang patah balik. Pakcik, kenapa pakcik tak solat? Buat apa solat? Aku hidup susah miskin, apa kejadah nak solat? Tuhan ni tak adil kita. Saya kata, pakcik cubalah solat. Mana tahu pakcik lepas solat, pakcik kaya. Pakcik solat lah. Pakcik jangan mati dulu. Ni selalu ayat saya selalu guna. Jangan mati dulu pakcik. Pakcik kalau tak solat, mati. Masak pakcik. Dia pun. Lepas tu saya peluk-peluk sebelah. Belah jalan. Lepas saya habis operation 10 hari dekat hospital. Keluar hospital, saya start motor pergi program bersamamu. Sakit lagi, tapi sebab nak hantar bersamamu buat program, hantar 40 orang fakir miskin menunaikan umrah secara percuma. Yang ikut bersamamu, salah seorang dia. Masa kita dah ni, dia turun daripada bas, dia datang peluk saya. Ustaz, Alhamdulillah, lepas Ustaz cakap macam tu, saya belajar balik solat. Alhamdulillah Ustaz, sampailah ni saya tak tinggal solat. Antara doa saya Ustaz sembuh penyakit, dan doa saya Ustaz, saya nak pergi Mekah, Allah dah makbulkan. Tak kaya pun tak apa Ustaz, janji dapat pergi Mekah. Orang miskin macam tu. Saya pun peluk dia, Alhamdulillah. Dakwah ni lembut-lembut lah. Kena? Selesai. Ada lagi 7 minit. Tuan-tuan dan perempuan, sebab saya takut ni, sebab tadi pengurusi punya kesilapan besar cerita tentang mi honsop. Itu favorite saya. Saya meniaga juga, saya ada catering. Sup saya, sup pening. Di kawah, cari dari internet, cari di kawah. Kita orang memang kalau sup pening kami, kalau tak kena seminggu dia pening. Adalah bau ganja ke apa. Let's go. Patah balik. Demi masa manusia rugi terbaik pada 5. Rugi yang pertama, rugi orang kafir. Rugi kedua, orang yang apa dia? Tidak ikhlas. Rugi ketiga, rugi orang tidak menepati cara Nabi. Dia tidur tak ikut cara Nabi. Nabi tidur macam mana? Tak payah nak tidur macam Nabi sangat. Nabi tidur ambil wuduk. Ustaz, saya dah ambil wuduk, tiba-tiba bini saya pegang. Kau peganglah balik. Itu takkan aku nak ajar. Kan? Batal lah wuduk saya. Nabi kata sebelum tidur ambil wuduk. Tidur tu Allah pelihara. Tak ada masalah. Ni kisah malam tidur. Ustaz, saya seram tengok bini saya Ustaz. Dia tidur gigi dia pasang aircon 16. Malam-malam dia tidur, dia bersilat Ustaz. Dia terradang saya sleep disc. Suruh dia ambil wuduk, Allah pelihara, baca doa. Selesai. Dia tak nak. Selesai.
Habis tuan-tuan dan perempuan, yang ketiga tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, yang keempat selepas tidak menepati syariat Nabi, yang keempat adalah mereka ahli maksiat. Yang kelima, last sekali tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, adalah orang miskin di dunia, banyak hutang, sakit tapi tak solat. Ni saya pesan, ada doktor ni, tengok muka pandai-pandai tu, pada saya kira doktor lah tu. Ni orang KKM, dengar cakap saya, doktor, nurse, jururawat, kaki tangan hospital, kerja anda bukan sekadar memberi makan, ubat dan rawatan, tetapi kerja anda sebagai jururawat Islam, kaki tangan hospital yang Islam, sentiasalah mengingatkan mereka tentang solat. Sakit di dunia sekejap, sakit di alam barzah tu kita kena selamatkan, sakit di hari kiamat tu kita kena selamat. Sebab orang Islam tu bersaudara. Okey, demi masa sesungguhnya manusia rugi kecuali orang yang beriman. Iman ini kebolehan merasai Allah itu wujud di mana-mana. Contoh, saya dulu duduk asrama tentera, APAD, asrama putera angkatan tentera. Dekat asrama saya tuan-tuan, banyak berlaku orang komplain almari, curi stok, curi baju, curi duit iuran, curi duit belanja. Almari saya tak pernah orang kopak. Sebab saya ni boleh amal budak-budak yang duduk asrama ni. Saya tampal satu ayat yang mak saya ajar. Ayat tu Alif Lam Ha. Allah Maha melihat, Allah tahu apa kau nak buat. Saya tampal. Pencuri bila nampak je Alif Lam Ha, dia tak pernah kopak sambil lokus, tak pernah. Ini menunjukkan pencuri zaman dahulu beriman kepada Allah. Pencuri hari ini Ayatul Kursi, Asmaul Husna, Allah Muhammad pun dijuluk nak lembat. Ni aku jual ada sen ni. Ya, tabung tu benda ni. Tak beriman. Tapi cuba tanya budak-budak yang mencuri tu, tanya. Cuba baca sifat 20. Allah wujud kidam bakar, boleh? Cuba cerita pasal Asmaul Husna, dia tahu semua. Tapi mereka tak ada kebolehan merasai. Sebab sistem kita didik lebih pada ilmu, tetapi tidak pendidikan hati. Rasa. Berapa ramai mak dan ayah hari ini cerita tentang neraka pada anak-anak. Macam mana penghuni neraka menjerit pada Allah, Ya Allah, matikan kami, Ya Allah, kami dah tak tahan dengan azab neraka. Penghuni neraka setiap saat dan ketika jerit pada Allah, matikan kami, Ya Allah, kami tak tahan. Penghuni kubur pula, Ya Allah, hidupkan kami kembali, Ya Allah, kami nak ibadah, nak sedekah, nak salat. Itu dia. Sebab tu orang yang masih hidup jangan main-main dengan masa. Masa kita akan berhenti bila kita mati. Dan ingat, masa yang berkat boleh menguruskan banyak perkara dalam masa yang singkat. Itu saja untuk malam ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Jadi insya-Allah sampai pukul 9 je. Ajak tak boleh. Saya kena ikut arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya letakkan 1, 2, 3 perkara sekarang ni. Bagaimana kita berhadapan dengan COVID coronavirus ni. Yang pertama, sebagai seorang Islam, kita kena kuatkan akidah. Itu dari sudut hakikat. Dan kemudiannya dari sudut syariat, kita kena patuh pada arahan daripada mereka yang berkuasa. Jaga kebersihan. Islam memang telah menjaga kebersihan. Basuh tangan ketika mengambil wuduk, masukkan berkomor dan masukkan air di dalam lubang hidung. Masukkan air di lubang hidung. Ustaz, itu sunat dia. Ya sunat, tapi sunnah. Nabi masukkan air ke lubang hidung. Jangan sedut. Dia
itu yang berdengung. Tak nak. Masuk, cuci. Dengan erti kata lain, lubang hidung kena bersih lah. Kenapa wuduk? Wuduk dia ada barakah. Basuh tangan dengan hand sanitizer, kan? Dia, iyalah memang dia membunuh kuman. Tapi membasuh tangan ketika berwuduk dengan menyebut dengan nama Allah, dia ada barakah. Kalau tuan-tuan tekan hand sanitizer tu pun, tuan-tuan baca bismillah, ada barakah. Dengan nama Allah, makhluk lain semua tu tunduk. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, basuh muka, basuh lain elok, berkos tangan. Kalau tangan, Kementerian Kesihatan macam ni kan, Islam sampai ke kepala, telinga, kaki. Buatlah tuan-tuan, insya-Allah ada barakah dia. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, apa yang Nabi ajar mudah. Banyak baca sebelum keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan nombor dua, baca yang Nabi ajar setiap pagi 10 kali, petang 10 kali, iaitu apa? Bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Boleh tak? Baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Apa lagi? Ayatul Kursi. Baca setiap kali lepas solat Ayatul Kursi. Dah habis. Bolehlah mihun imam, jangan baca panjang-panjang mak. Pendek je ni mihun ni. Saya kalau mihun biasa, saya kata baca panjang tak apa. Ni mihun sup. Jadi saya minta maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki kalau ada bahasa saya mengguris perasaan dan hati. Cuma jangan jadi manusia yang rugi. Pandai tidak, bijak dan bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh beribu batu hilang di mata. Dalam doa jangan. Kalau saya dah meninggal dunia nanti, saya dah mati tuan-tuan, tolong tuan-tuan, tolong doakan saya berehat di alam barzah. Dan kemudian ni tuan-tuan dan puan, tolong kalau saya tak dalam syurga nanti, tolong doa pada Allah, ya Allah masukkan Ustaz Hanafiah ke dalam syurga. Tolong kata Ustaz pernah mengajar kat sini. Yang ketiga tuan-tuan, kalau ada sejarum patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Saya buat sikit pengumuman, tolong siapa-siapa yang pernah mengumpat saya, memfitnah saya, menipu saya, menzalimi saya, yang kecam kat Facebook, kat Instagram, kat mana-mana, tolong jangan datang minta maaf pada saya. Jangan datang minta maaf pada saya. Sebab saya dah maafkan semua dosa orang dalam dunia ni pada saya. Saya minta sama juga, kalau saya ada buat dosa bertuan-tuan, maafkanlah saya. Saya bukan, dalam banyak-banyak ustaz, saya lah ustaz yang paling jahil. Sebab tu saya mula cakap tadi, saya datang bukan untuk mengajar, tapi untuk ajar diri saya dan tuan-tuan memenuhi rumah Allah, memeriahkan majlis ini. So, saya tuan-tuan boleh doa sikit. Sikit. Arahan KKM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa kami pada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami,
keluarga kami, jiran-jiran kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati, khasnya arwah ibu dan ayah kami. Ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, terangilah kubur ibu dan ayah kami, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai hidup ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan maksiat, rajin melalaikan salat dan juga banyak melakukan dosa, ya Allah, malam ni ya Allah, Kau tolonglah makbulkan doa kami. Ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, kami rindu pada ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan ibu dan ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Ya Allah, sebagaimana Kau campakkan hidayah-Mu kepada Sayyidina Umar, Khalid ibn Walid dan Abu Sufyan, ya Allah, kami lemah dalam berdakwah pada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, ya Allah, kami lemah, ya Allah, kami tak tahu macam mana nak didik anak kami pada hari ini, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Ujian pada hari ini untuk anak-anak kami terlalu mencabar, ya Allah. Tolonglah pelihara anak kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha memelihara. Berilah petunjuk kami, kami senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah ya Allah, luaskanlah rezeki kami semua, ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, tolonglah ya Allah. Turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ketenangan dalam jiwa kami semua, ya Allah, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, dengan kudrat dan kekuasaan-Mu, ya Allah, kami memohon perlindungan daripada wabak COVID, ya Allah. Lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami daripada COVID, ya Allah. Kurniakan pahala berganda-ganda kepada mereka yang membantu kami untuk membendung masalah ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.